Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya telah membaca beberapa analisa yang telah ditulis oleh pemerhati politik ataupun political analyst. Dan nampaknya pandangan mereka tidak ada sesiapa yang boleh menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Orang UMNO kata mereka boleh bertanding pilihan raya akan datang ni solo dan mereka bukan saja akan menang tapi akan menang besar. Lebih dari simple majority, kemungkinan majority 2/3 dan mereka tidak perlu membuat pakatan ataupun perjanjian dengan mana-mana politik lain kecuali Barisan Nasional sahaja. Tetapi pemerhati dan penganalisa politik telah berkata Barisan Nasional mungkin boleh menang di antara 80 hingga 90 kerusi sahaja, tak cukup 100. Jadi kalau nak bentuk kerajaan kena menang sekurang-kurang 112 kerusi ataupun 140. Kalau nak apa dikatakan comfortable majority. Jadi sekira Barisan Nasional hanya menang di antara 80 hingga 90 kerusi sahaja yang diramal oleh pemerhati dan penganalisa politik, bermaknanya Barisan Nasional perlu berpakat dengan beberapa parti lain. Dan macam-macam rumus yang mereka akan pakat dengan orang ni lah, orang tu lah. Jadi kita kena tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Sebab banyak yang mereka cakap ni autah. Tidak betul. Yang mereka nafi kerjasama dengan kononnya pembangkang, mereka buat pakatan ataupun buat boleh katakan rundingan sulit. Jadi dalam kata there is no agreement, rundingan sulit berlaku. So kita tak tahu apa matlamat dia orang ni, atau adakah mereka ni nak main silap mata dengan pengundi, dan selepas keputusan pilihan raya ni dah keluar, mereka buat sebalik dari apa yang mereka cakap. Tapi berdasar kepada ramalan analis, political analyst dan juga pemerhati politik, PAS mungkin tidak boleh menang lebih dari 20 kerusi. Sekiranya PAS solo, bermaknanya PAS bertanding tanpa berpakat dengan siapa-siapa, mungkin tidak lebih dari 20 kerusi. Silap-silap 15 sahaja. Bersatu tidak akan menang lebih dari 10. Kalau pertandingan 3 penjuru, mungkin bersatu 5 kerusi pun tak boleh nak menang. Dan ada juga orang yang meramal bersatu akan wipe out, 0, tidak akan menang 1 pun kerusi, ataupun habis tinggi 5. They cannot even win 10 seats this election, kata mereka. Ini berdasar kepada pertandingan 3 penjuru ataupun every man for himself, all out war. 5-6 penjuru mungkin di beberapa tempat. Mengikut PAS, mereka telah bincang perkara ini dengan bersatu. Dan PAS rasa PAS dan bersatu perlu adakan electoral pact. Electoral pact ni bukan satu gabungan ataupun satu unity government. Hanya maknanya saya tidak bertanding di situ, awak jangan bertanding di sini. That sort of pact. Dan sekiranya tidak ada electoral pact, iaitu kerusi-kerusi di mana Barisan Nasional ataupun UMNO bertanding dan PAS dan Bersatu masuk bertanding juga kerusi yang sama, maka ada lebih kurang 30 kerusi yang akan jatuh kepada tangan Pakatan Harapan. Silap-silap 35 kerusi akan jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Ini berdasar kepada 3 corner, 4 corner, 5 corner fight. Jadi sekiranya PAS dan Bersatu
lawan UMNO dan juga lawan Pakatan Harapan di 30 atau 35 kerusi yang dianggap sebagai kritikal, maka PAS tak menang, Bersatu tak menang, UMNO pun tak menang. Yang akan menang Pakatan Harapan. Jadi dengan PAS dan Bersatu, ataupun PAS ataupun Bersatu, tarik diri dari lebih kurang dalam katalah 30 atau 35 kerusi kritikal, maka kerusi itu akan jatuh ke tangan UMNO Barisan Nasional. Tapi lebih baik kerusi itu jatuh ke tangan UMNO Barisan Nasional daripada ianya jatuh ke tangan Pakatan Harapan. So, it's not, maknanya bukanlah PAS atau Bersatu bantu UMNO Barisan Nasional menang. No. PAS dan Bersatu menentukan yang kerusi itu tidak jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Jadi taklah maknanya sekiranya kita lawan 3 penjuru dengan UMNO, Pakatan, PAS, Bersatu, kalau lawan 3 atau 4 penjuru di kerusi tersebut. Dan maknanya biarlah UMNO tak dapat, tak apa. Tapi it's not so simple. Apabila UMNO tak dapat kerusi itu, PAS dan Bersatu juga tidak akan dapat kerusi itu. Jadi secara tak langsung, boleh dikatakan PAS dan Bersatu unofficially atau indirectly, secara tak langsung, PAS dan Bersatu ni buat pact ataupun deal dengan Pakatan Harapan. Bermaknanya walaupun itu bukan matlamat, that's not the intention of PAS ataupun Bersatu membantu Pakatan Harapan, tapi secara tak langsung PAS dan Bersatu membantu Pakatan Harapan menang 30 hingga 35 kerusi. So ideally, kalau ikut logik, lebih baik PAS dengan Bersatu jangan engage Barisan Nasional atau UMNO di dalam pertandingan 3 atau 4 penjuru untuk menentukan, bukan untuk menentukan yang UMNO menang, untuk menentukan yang Pakatan Harapan tidak akan menang. So that is logical. Tetapi masalah dia ni UMNO bongkak dan UMNO takabur. Beberapa pemimpin UMNO rasa yang dia orang ni terlampau kuat, macam masa kapal Titanic dilancar. Dia orang kata, the Titanic is unsinkable, even God himself cannot sink the Titanic. Akhirnya maiden voyage, dalam the first voyage, tenggelam dengan ramai orang mati. Jadi jangan kita cabar Tuhan. Kalau kita rasa kita ni kuat sangat, Tuhan pun tak boleh nak jatuhkan kita. Tuhan pun tak boleh nak kalahkan kita. Maka kita akan kalah. Itu dipanggil takabur. Dan banyak dalam UMNO saya lihat ucapan-ucapan mereka ni takabur dan sombong. No. Everybody needs help. Semua orang perlu bantuan. Dan satu electoral pact di antara UMNO atau Barisan dan Bersatu PAS, this is not treason. This is called pragmatic politics. Pragmatic politics is looking at reality, taking a reality check, and don't bite off more than you can chew. That is called pragmatic politics. Di dalam umur kita ni, kita kena buat macam-macam deal dengan macam-macam musuh. Tidak semestinya kita ni nak bentuk unity government. Maknanya PAS dan Bersatu bantu UMNO menang supaya bila UMNO menang, PAS dan Bersatu boleh bersama UMNO di dalam kerajaan. Itu bukan matlamat dia. Matlamat dia is, an enemy of my enemy is my friend. So sekiranya kita lebih rela Pakatan Harapan ataupun PKR DAP menang, maka lawanlah 3, 4, 5 penjuru. Tapi kalau kita rasa pilihan di antara either kita bagi Pakatan Harapan menang atau kita bagi Barisan Nasional menang, which is the worst of the two evils? Sekarang ni kita nak pilih
di antara Lanun dan Penyamun. Dua-dua pun akan samun. Tapi kita kena pilih yang kita rasa kita lebih selesa. Jadi oleh kerana UMNO ni, sekurang-kurangnya mereka mempertahankan bahasa Melayu, mempertahankan hak Melayu, mempertahankan Islam. Sekurang-kurangnya UMNO hala tuju mereka begitu, maka lebih baik PAS dan juga Bersatu menyekat Pakatan Dari Menang dengan memberi kemenangan kepada UMNO dan Barisan Nasional. This is the logical alternative. Kalau kemudian orang PAS atau orang Bersatu diberi jawatan di mana-manalah, GLC ke whatever, itu secondary. Itu lepas menang pilihan raya punya cerita. Terlebih dahulu, don't count your chickens before they hatch. Sebelum keputusan pilihan raya diketahui, janganlah nak angan-angan nak duduk dalam kabinet, nak pengurusi sini ke whatever it is. Number one, apa matlamat kita? Matlamat kita number one, jangan bagi Pakatan menang. That's all. So, kita kena bentuk strategi untuk menyekat Pakatan Harapan dari menang, dan sekiranya untuk menyekat Pakatan Harapan dari menang bermaknanya kita kena bagi UMNO Barisan Nasional menang, itulah pilihan kita. Sebab kalau kita 3-4 orang duk rebut, akhirnya semua kalah, semua tak menang, dan yang akan menang musuh kita iaitu Pakatan Harapan. So, mintalah yang ramai sombong ni, bongkak, tak kebur, yang rasa dia orang ni dah kuat sangat, yang rasa dia orang boleh menang pilihan raya, Tuhan pun tak boleh nak stop dia menang pilihan raya. Buanglah sikap ini, become more pragmatic and understand that di dalam perang sekalipun, England dan Amerika dulu terpaksa pakat dengan Rusia untuk kalahkan Germany. Walaupun mereka tak percaya kepada Rusia, they don't trust Russia. Dia tahu Russia ni bahaya. Mungkin Russia ni lebih bahaya dari Germany, tapi matlamat mereka ialah mengalahkan Germany. Masalah Russia kita selesai kemudian selepas Germany sudah kalah. Dan kita tahu hari ini what is the outcome of that policy. Ada orang kata polisi bodoh, tapi matlamat dia apa? Matlamat dia ialah untuk nak tenang Germany keluar dari Eropah dan sekat Germany dari serang England. So you do what you need to do for the immediate problem. And the immediate problem ialah jangan bagi Pakatan Harapan menang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.